Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها, ya Allah kaulah baginya segala perkara, walau azumat sekalipun ia besar, ia susah dan sebagainya, farrijha engkau rungkaikan ia, bifadli dengan kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Rohizan, Nur Lili, Hajah Ruziah, Samiza Jalil, Ja'far Leman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku, wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini, karuniakan kepada kami ya Allah, mahabbataka, kasih kepadamu, wa ma'rifatak, dan mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waalaikumsalam warahmatullahi kamsiah. Baik. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini tuan-tuan, Allah Taala pilih kita untuk menyayangi dirinya. Allah Taala pilih kita untuk mencintai dirinya, dan Allah Taala pilih kita untuk terus-menerus menjadikan Allah sebagai tujuan kehidupannya kita, dengan kita betul-betul menyayangi dan mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada diri kita sendiri. Kadang-kadang ditanyai oleh orang, macam mana kamu tahu Allah Taala sayang kamu pada pagi ini? Macam mana kamu tahu Allah Taala cinta kepada kamu pada hari ini? Cuba tulis di ruangan komen. Dan boleh jadi pun tuan-tuan tertanya-tanya, macam mana? Dan Ustaz Irwan kata pagi-pagi ini, bila mana kita dihimpunkan, ni tanda Allah Ta'ala sayang kita, ni tanda Allah Ta'ala cinta kita, ini tanda Allah Ta'ala nak bagaimana kita nak merasakan didatangkan nanti kebencian kepada diri kita sendiri. Bukan benci diri kita, tidak. Kita benci diri kita yang tidak mencintai Allah. Jadi persoalannya tuan-tuan, cuba tulis kejap di ruangan komen. Terima kasih kepada yang memberi star. Allahumma salli wa sallim. Izani Afnan, syukran jazilan khair jazak. Persoalannya, macam mana dah aku nak meyakini dan aku nak merasai yang bila mana aku dihimpunkan pada pagi ini adalah hashtag santapan rohani sebagai satu tanda dan sebagai satu keyakinan bahawa Allah Ta'ala mencintai aku. Mana tanda dia? Mana tanda dia? Siapa nak tahu tanda dia? Type nak di ruangan komen. Tanda ni jelas didatangkan daripada hadis Nabi SAW.
Dan tanda ini tuan-tuan satu benda yang tak boleh tuan-tuan nafikan. Cuma tuan-tuan belajar untuk merasakan sehingga mencapai kepada suatu keyakinan. Dan daripada yakin itu ditukarnya ia kepada kelazatan. Satu keindahan yang begitu sedap, yang begitu hebat dalam kita hidup bertuhan. Jadi saya ulang balik. Macam mana aku nak rasa? Berhimpunnya aku pada pagi ini sebagai tanda Allah Ta'ala cinta aku. Dalil yang pertama, sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang Allah Ta'ala nak orang tu melakukan kebaikan, yufaqihu fid din. Man aradallahu bihi khairan, yufaqihu fid din. Nabi bersabda, tulis, barang siapa yang menghendaki oleh Allah Ta'ala untuk orang tu buat kebaikan, bila tanda-tanda dia, Allah Ta'ala nak orang tu buat kebaikan. Wa may yuridillahu bi khairan, wa may yuridillahu bi khairan, yufaqihu fid din. Maka dia beri faham pada agama. Maka betul lah, tanda kita pada pagi ini, Allah Ta'ala pilih kita nak cinta kepada Allah. Allah Ta'ala pilih kita nak sayang kepada Allah. Allah Ta'ala pilih kita nak buat begitu banyak lagi kebaikan. Apa bukti dia? Ni, yufaqihu fid din. Allah Ta'ala beri faham kepada agama. Allah Ta'ala beri faham kepada ilmu. Allah Ta'ala beri faham kepada madah-madah pujangga sama ada daripada Rasulullah SAW, ataupun daripada as-sahabah, ataupun daripada tabi', ataupun daripada tabi'in. Maka jelaskan tanda ini sebagai tanda, tak dapat tidak, Allah Ta'ala cinta kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Baik. Jadi, setelah Tuhan beri signal ataupun signboard, tanda yang Allah Ta'ala cinta kita, tulis pula di ruangan komen poin yang kedua. Adakah aku nak ikut tanda tu? Ini terpulang pula bagi tuan-tuan. Terima kasih yang belanja star sebentar tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya ulang balik. Persoalannya, bila tuan-tuan dah rasa Allah Ta'ala dah bagi tanda-tanda ni untuk dia cinta kepada aku, untuk dia sayang kepada aku, tulis pula poin yang kedua. Sekarang ni, atas pilihan kalian pula. Sejauh mana aku nak mengikut signboard, sejauh mana aku nak mengikut tanda-tanda, sejauh mana aku nak mengikut haluan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas? Ni atas pilihan kita pula. Bermakna, kalau kita tak nak, masuk live kita keluar. Masuk live kita keluar. Yang tu yang tak nak lah tu. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Mana-mana yang Allah Ta'ala dah pilih dia, Tuhan dah bagi signal, Tuhan dah bagi signboard, Tuhan dah bagi roadmap. Kalau kau nak cinta ke aku, ni jalan dia. Allah Ta'ala dah bagi. Tiba-tiba kita sendiri tak nak. Allah tak ada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawapannya, kita pun tidak secocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas? Jadi syukran jazilan khairan jazak kepada kalian dan terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang, sebab saya yakin sebagaimana anugerah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kalian, kalian nak juga Allah Ta'ala berikan anugerah tu kepada orang-orang yang kalian sayang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ni, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa calon dia? Kita lah. Amin. Baik sangka kepada Allah. Walaupun takut tu kena ada, khauf jangan ditinggalkan, harap tu kena ada. Dan hari ini kita bersambung daripada nasihat yang ke-29 dengan tajuk besar, cinta kepada Allah dan benci terhadap diri sendiri. Apa dia? Cinta kepada Allah dan benci terhadap diri kita sendiri. Ni tanda dia. Mana tanda Allah Ta'ala cinta aku? Ni Allah Ta'ala bagi aku dengar tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya. Saya ulang balik.
Mana tanda Allah Ta'ala cinta kepada aku? Mana tanda dia? Ni Allah Ta'ala beri kita dengar pada hari ni. Ni kisah-kisah orang yang Allah Ta'ala cinta. Kalau aku ikut cara dia pun Allah Ta'ala cinta aku. Jelas ke? Jelas. Okey. Syekh Ash-Shibli berkata, "Idza aradta an tasta'nisa billahi fastauhish min nafsik." Artinya, idza aradta, jika kamu ingin bersenang-senang kepada Allah. Dah. Jika kamu nak bersenang-senang dengan Allah, fastauhish min nafsika, maka patahkanlah kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tulis di ruangan komen. Dah. Jika kamu ingin bersenang-senang dengan Allah, nak berasa hidup kita ni selesa dengan Allah, tenang dengan Allah, dekat dengan Allah, jilira dengan Allah. Jilira ni bahasa Kelantan. Sebab hamba belum mengaji di Fatoni. Maaf, Fatoni ni dekat selatan Thailand. Hamba belajar di Munduk. Munduk ni dekat Kelantan dah. Kadang-kadang kalau terkeluar bahasa Kelantan tu, afwan lak. Maknanya apa? Kalau kamu nak berasa pada hati tu indah dengan Allah, bersenang-senang dengan Allah, bertenang dengan Allah, seronok dengan Allah, rasa best hidup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jawapan dia apa? Fastauhish min nafsika, maka patahkanlah kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Dah. Artinya apa? Kata Syekh Shibli, hilangkan cinta kat diri sendiri. Sebab apa? Kadang-kadang diri ini merupakan blok. Diri kita ni, diri yang mana? Sabar dulu. Merupakan penghalang untuk kita mencintai dan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Tak payah jauh, kita punca diri kita sendiri, tuan-tuan. Dah? Sebagai contoh. Manusia tak berjaya. Punca paling utama diri dia sendiri. Betul ke betul? Kalau kita lihat kejayaan demi kejayaan yang dicapai oleh orang lain, kalau kita syarah dari sudut apa yang kita belajar, sudut kepada ilmu, kenapa ulama' ni boleh capai kepada level yang lebih baik? Kenapa orang ni boleh capai kepada maqam soleh yang baik? Kenapa dia ni boleh capai kepada martabat awliya yang lebih baik? Sebab yang pertama sekali, tuan-tuan, ni dia melepaskan daripada penghalang yang utama, iaitu diri dia sendiri. Kitalah penghalang yang paling utama kepada mencapai kejayaan. Siapa kita tu? Ego, sombong, tak nak merendahkan diri. Betul ke betul? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka dia kata dengan jelas, kalau kamu betul-betul hidup nak bersenang-senang dengan Allah, maka putuskanlah kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Putuskan. Dah? Kalam ni kalam sufi, tuan-tuan, kalam ahli sufi. Maka kita tak dapat memahami dengan akal. Sebab tuan-tuan sendiri boleh jawab, benda akal, benda rasa, benda akal, benda rasa, dua benda yang berbeza. Contoh paling mudah, saya tengok pertandingan apa tu? Pertandingan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu, yang masak-masak dekat Amerika tu, apa nama dia? Masterchef. Tuan-tuan, saya tengok pertandingan Masterchef ni, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, walaupun dia berada pada level yang begitu tinggi dalam ranking dunia ni, nama dia terkenal. Dah? Siapa Gordon Ramsay. Dah? Siapa tak kenal nama dia? Antara pemasak yang hebat, macam-macam masakan dia buat, tuan-tuan. Tengok, dia memutuskan segala kehebatannya dengan rasa. Betul? Walaupun dia hebat, walaupun dia bijak, dia tengok, dia tahu dah. Kalau cara masak macam ni, dia nampak tahu dah. Cara masak macam ni, dia nampak tahu dah. Presentation, markah lain. Persembahan, markah lain. Cara masak, markah lain. Tetapi markah yang paling utama ialah dalam bab rasa. Kadang-kadang ada setengah peserta tu presentation lebih kurang je. Lebih kurang je presentation ni. Dah? Cara dia letak daun, cara dia mempersembahkan makanan tu. Tetapi bila rasa, sedap. Ni bab rasa ni berbeza dengan bab minda, bab akal.
Begitu juga apa yang hamba nak bagi faham. Dalam nak memahami kalam-kalam sufi ni, kalam-kalam ahli tasawuf ni, untuk kita nak motivate diri kita pada hari ni. Tak boleh tuan-tuan kita semata-mata menggunakan akal cuba faham. Saya ulang balik, Gordon Ramsay, afwan kalau salah sebut, dia hebat macam mana pun dia pergi rasa. Betul? Peserta bawa dekat depan, rasa. Sebab rasalah yang akan menyahkan segala kefahaman di minda. Betul ke? Betul. Cuba jawab di ruangan komen. Rasalah yang akan menyahkan segala penafsiran di akal. Dia tengok. Dah. Cara dia daring tu tahu. Sebab dia kan kaki masak. Dia tengok, dia tahu dah. Allahu Akbar. Sekejap lagi hangus ni. Sebab waktu kan pertandingan tu berlaku, dia pun pusing-pusing. Dia tanya, dia nak bagi pressure lah, supaya peserta tu tertekan, ataupun supaya peserta tu ambil berat. Dia tanya begini, kenapa tak bunuh dulu? Bermakna proses minda tu berjalan. Tapi akhir sekali, walaupun dia chef terkenal, dia akan rasa. Ambil satu sudu, rasa. Tuan-tuan, begitulah apa yang hamba nak bagi faham. Dalam nak memahami cinta kepada Allah dan benci terhadap diri sendiri, saya ulang balik, bukan ilmu akal. Takkanlah ustaz nak benci diri sendiri. Kan kita ni sebaik-baik makhluk, sebaik-baik kejadian. Bukan benci diri ni. Benci diri yang roblok menyebabkan kita terhijab dengan Allah. Benci terhadap diri kita ni yang tak nak berubah. Tu maksud dia. Benci terhadap diri kita ni yang tak nak kepada kemajuan yang lebih baik. Benci terhadap diri kita ni tuan-tuan yang tak nak meningkatkan maqam ataupun kepahaman ataupun keilmuan ataupun tata cara akhlak adab yang lebih baik. Benci. Sebagai contoh, satu kalam yang pernah hamba sebut sebelum daripada ini. Katakan kepada ego kau, katakan kepada egomu, kau bukan aku. Bermakna kita benci kat atas diri kita sendiri. Katakan kepada egomu, kau bukan aku. You are not me. Wrong person. Kau bukan aku. Ini contoh. Bila kita dah mula rasa, belajar, kita datang kebencian kat atas dirinya kita, benda-benda yang tak selayaknya ada, maka ketika itu bila bersih, bila batin kita sihat, daripada benda-benda yang menghalang kita daripada melihat kebesarannya Allah. Sebab diri kita ni cerminan. Daripada itu pantulan cahaya akan membawa kepada kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan kecantikannya Allah. Maka tuan-tuan tak dapat tidak benci terhadap diri sendiri. Sebagai contoh, nak dengar cerita tak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ada satu kisah yang dibawa datang dalam kitab ini, yang mudah-mudahan di sini kita faham. Kita akan faham macam mana situasi merendahkan diri itu yang dimaksudkan benci terhadap diri sendiri. Baik. Satu kisah dibawa datang. Setelah Syekh Shibli wafat, pernah dalam satu mimpinya ditanyai tentang nasibnya dirinya. Satu hari bila Syekh Shibli yang mengeluarkan kalam tadi, idza aratta tasta'nisa billah, apabila kamu ingin bersenang-senang dengan Allah, maka patahkanlah kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Apa ceritanya? Okey. Setelah dia meninggal tuan-tuan, suatu hari anak murid dia bermimpi. Anak murid dia bermimpi kepada Syekh Shibli. Dia tanya, Syekh Shibli, apa khabar kamu? Lepas tu dia kata, Syekh Shibli ni cerita. Dalam keadaan nasib dirinya, beliau menjelaskan dan katanya, Allah menyoal aku dengan firman-Nya. Dia cerita macam mana satu hari dia disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Syekh Shibli ni, bila mana satu anak murid dia bermimpi, dia cerita macam mana situasi ketika Syekh Shibli disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abu Bakar, mengapa aku mengampunimu? Ditanya oleh Allah Taala. Ya wahai Abu Bakar Ash-Shibli lah, kenapa aku ampunkan kau? Dalam persoalan tu. Ini setelah dia meninggal. Maka aku pun menjawab dengan amal solehku. Maka Imam Shibli pun menjawab,
Ya Allah, kau ampunkan aku sebab amal aku yang banyak kot. Dengar cerita ni, tuan-tuan, miracle sangat. Allah Ta'ala berfirman, bukan. Aku ampunkan kau bukan sebab amal kau yang soleh. Bukan. Lalu aku berkata lagi, dengan keikhlasan ibadahku. Bahasa mudah kita, boleh jadi dengan sebab ikhlasnya ibadat yang aku buat kot. Maka kau ampunkan aku. Maka Allah Ta'ala berfirman, tidak jugalah. Aku maafkan kau, aku ampunkan kau bukan sebab ikhlasnya ibadat kau. 2. Bukan sebab ikhlasnya ibadat kau. 2. Maka dia cuba menjawab lagi. Sebab adabnya Allah Ta'ala tanya kan, dengan haji, puasa dan solatku, kata Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Boleh jadi dengan hajiku, puasa dan solat yang aku lakukan. Allah Ta'ala berfirman lagi, juga bukan. Aku maafkan kau bukan sebab daripada haji kau, ibadat engkau, puasa engkau dan solat engkau. 3. Maka berkata Imam Abu Bakar Ash-Shibli, boleh jadi dengan kepergianku kepada orang soleh dan menuntut ilmu. Dia cuba jawab lagi, dia cuba rungkai. Apa sebab Allah Ta'ala ampunkan aku ni, rahmati aku ni? Boleh jadi sebab dulu aku banyak jumpa orang soleh, banyak jumpa orang alim dan aku pergi belajar ilmu dan sebagainya. Asbab daripada ini kau mengampunkan aku. Allah Ta'ala kata, oh tidak. La. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala bertanya kepada Imam Shibli 4 kali, semua salah. Bukan sebab amal soleh, bukan sebab ikhlasnya ibadah, bukan sebab haji, puasa dan solat, dan bukan juga sebab dia banyak pergi ziarah orang soleh, dan juga bukan juga sebab daripada dia banyak belajar. Maka Imam Ash-Shibli takjub. Habis tu, ya Allah, lantaran apakah itu? Sebab apa engkau mengampuni aku, merahmati aku dan sebagainya? Allah Ta'ala berfirman. Siapa nak dengar? Ingatlah kamu, dikala tengah berjalan menelusuri Baghdad, lalu kamu temukan seekor kucing yang tidak berdaya lantaran menggigil kedinginan. Kemudian kerana rasa kasihan, engkau pungut ia dan kamu selamatkan dia di dalam kehangatan jubah tebalmu. Maka Allah Ta'ala buka cerita dia. Kau ingat tak? Terima kasih Suhaila Ismail. Kau ingat tak satu hari bila kau berjalan dekat kota Baghdad, maka ketika itu kau bertemu dengan seekor kucing yang tak berdaya dah, menggigil kesejukan. Maka kau ambil kucing itu, kemudian kau simpan dekat dalam jubah kau yang tebal. Maka kucing itu jadi panas lah sikit, jadi hangat. Kau simpan kucing itu dalam kehangatan ketebalan jubahmu. Maka kata Imam Abu Bakar Ash-Shibli, ya, aku ingat, ya Allah, aku ingat. Maka Allah Ta'ala pun berfirman lagi, lantaran kasih sayangmu terhadap kucing itu, aku pun kasih dan sayang kepadamu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa belajar sesuatu pada pagi ini? Ni, lantaran sebab kau kasih kepada kucing tu, sebab kau sayang kepada kucing tu, dia dah menggigil dah, kau ambil dia, kau letak dalam jubah kau. Dengan sebab itulah aku merahmati kau, aku kasih kepada engkau, dan aku sayang kepada engkau. Waalaikumsalam berada batu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi maknanya, dapatlah kita fahami tuan-tuan, daripada kisah yang begitu ringkas, tetapi memberi satu kesan dan gambaran yang begitu luas tentang cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersembunyi dalam banyak perkara. Sebab tu kata ulama, jangan berhenti melakukan kebaikan walaupun sekecil-kecil kebaikan. Ambil sebiji nasi, tengah makan nasi tumpah, ambil, tak rugi pun. Sebab apa? Sentiasa niat begini. Hari ni kita muhasabah. Jangan lalaikan walau sekecil-kecil kebaikan, kerana takut-takut di sebaliknya itu ada rahmat Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Takut-takut di sebalik itu ada rahmat Allah, ada pengampunan Allah, ada kasih sayang daripada Allah Jalla wa ala. Nasi sebutir ambil, letak tuan-tuan. Sebab apa?
Takut sebab sebutir itulah rahmat Allah Ta'ala hilang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Sebab tu, yang ni saya nak tuan-tuan cuba ajar anak-anak. Benda ni saya train pelajar saya. Masa lagi saya pun train, saya train pelajar saya di madrasah, di pondok saya, tuan-tuan. Benda ni saya dah buat lama dah. Saya kata pelajar, kalau berjalan sentiasa tunduk ke bumi. Caranya bagaimana? Saya ajar mereka. Supaya asalnya saya suruh kutip sampah je. Hari-hari berjalan, kalau ada sampah kutip. Belajar walaupun sekecil sampah. Belajar walaupun sekecil sampah. Sebab tu Alhamdulillah, dah 7 tahun tuan-tuan orang datang ke madrasah saya, dia kata Alhamdulillah sentiasa bersih. Tak, saya kata bukan saya, berkat budak-budak ni je. Berkat budak-budak. Sebab saya train mereka, setiap kali berjalan nampak sampah kutip. Benda tu memang saya agak cerewet sikit. Sebab apa? Kita sebenarnya pada hakikatnya nak train mereka tunduk ke bumi. Bila berjalan tunduk nampak sampah. Kalau berjalan ke depan tak nampak sampah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, walaupun kecil. Kutip. Supaya apa? Bagaimana kita nak pastikan diri kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala walaupun terhasil daripada ibadat yang begitu kecil, ambil sampah. Samalah. Imam Abu Bakar Asyibli ketika ditanya, kau tahu tak sebab apa aku ampun ke kau? Sebab amal aku kot? La. Sebab ikhlas aku kot? La. Sebab haji puasa aku kot? La. Sebab amal soleh sebab aku pergi belajar jumpa orang soleh kot? La. Terkejutlah Imam Abu Bakar Asyibli. Banyak kebaikan yang dia buat, semua ni bukan menjadi asbab kecintaan kasih sayang daripada Allah. Maka ditanya sebab apa? Ni dia cerita ni. Kau ingat tak dulu waktu kau berjalan kat Baghdad, waktu tu sejuk, kau jumpa seekor kucing dah menggigil, kau ambil dia, letak dalam jubah kau. Kau panaskan dia dengan jubah kau yang tebal. Asbab daripada itu, aku sayang dan rahmat kepada engkau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi maknanya tuan-tuan, dapatlah satu gambaran pada hari ini. Rahmat Allah Ta'ala dan kasih sayang Allah Ta'ala itu berada di segenap penjuru kehidupannya kita. Segenap penjuru tuan-tuan. Dan jangan kita takut dan lalai daripada melakukan walau sekecil-kecil kebaikan. Kerana di sebaliknya itu semua terdapat rahsia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini simple sahaja apa yang kita cuba nak train, sebab setiap kali kita belajar kita akan praktikal. Walaupun simple tuan-tuan, walaupun simple. Apa yang kita nak praktikal pada hari ini? Irham man fil ardi yarhamka man fis sama'. Kata Nabi SAW, apabila kamu kasih orang lain pada bumi, aku akan kasih kamu pada langit. Kita kasih sayang orang lain, makhluk, semua makhluk. Selagi mana dia tidak mengganggu kita. Nak sayang lipan pun tengok juga. Nak sayang ular pun tengok juga. Kalau memberi kepada mudarat, membawaki kepada perjalanan yang tidak baik, bermakna Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Benda tu kena berjaga-jaga. Jelas ke jelas? Wallahu a'lam. Baik. Jadi kita ada masa lagi tuan-tuan. Boleh saya sambung lagi satu nasihat? Nak ke nak? Kita sambung lagi satu nasihat sikit lagi. Sebab alalang, sebab kalam daripada Imam Asyibli juga. Tajuknya apa? Tulis di ruangan komen. Manisnya bersanding di sisi Allah dan pahit terputus daripadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ni orang betul-betul ni. Dah berasa. Sebab bila dia buat benda tadi, dah berasa Tuhan sayang. Dia dah berasa Allah Ta'ala sayang dia. Dia rasa. Dan dia pun menyayangi Allah. Dia dah rasa Allah Ta'ala redha dia. Dan dia pun redha Allah. Allah seronoknya bersanding dengan Tuhan. Maka ketika itu apa berlaku? Bagaimana pula kepahitan terputus daripadanya. Baik. Kata Imam Asyibli lagi, Lau dafantum halawatal wuslati la'araftum mararatal qati'ati. Saya ulang balik. Lau dafantum halawatal wuslati la'araftum mararatal qati'ati. Tulis di ruangan komen. Apabila engkau telah mengecapi manisnya dekat dengan Allah. Dan bila kita capai level tu, bila Allah Ta'ala berkehendak kita capai level tu,
maka nescaya kamu mengetahui tentang pahitnya putus hubungan dengannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang pernah bercinta, tak kira dengan suami sendiri ke siapa dan sebagainya, cuba ilhamkan ataupun muhasabah apa yang pernah berlaku dalam kehidupan yang lalu untuk kita kaitkan dengan Allah. Maksud saya mudah begini. Bagi kalian yang pernah merasai pahitnya putus cinta, pahit sangat, pahitnya putus cinta, cuba kaitkan benda tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita dapat capai satu level, kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, sayangnya Allah dengan sebenar-benar sayang, Allah rasa pahit nak berpisah dengan Allah, pahit. Sebab tu tuan-tuan, hidup kita ni, tulis kejap, kalau tuan-tuan perasan, benda akan datang kita tak tahu, tapi benda belakang ni, hidup kita seperti satu dot. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Hari ni boleh jadi tuan-tuan tak nampak apa yang berlaku, tetapi bila hidup kita terus berjalan dengan apa yang kita dengar pada hari ni, tuan-tuan, sampai satu masa tuan-tuan akan merasai benda ni, kita merasa benda ni bercantum. Setiap benda tu berlaku seolah ada noktahnya, ada sambungannya, ada titiknya yang menemukan kepada satu impian ataupun satu keadaan ataupun satu situasi. Itulah kehidupan kita. Sebab tu kita fikir balik, kalau tak sebab PKP, tak kenal kuliah-kuliah online ni. Tengok dia punya dot tu. Kalau tak sebab PKP, asbab tak kenal Ustaz Irwan ni, tak join program NBS nak baki solat, dapat pertikatkan solat contoh. Dot semua ni hidup kita ni. Sama juga. Kalaulah tak sebab dulu aku putus cinta, aku rasa aku tak dapat menyelami kot macam mana perasaan pula kalau aku putus cinta dengan Allah. Benda ni kita dot-dotkan. Maknanya setiap yang berlaku itu pasti ada hikmahnya. Cuma kita nak ke tidak belajar daripada hikmah, ambil daripada hikmah sebagai ilmuan dan kefahaman. Baik. Maksudnya apa? Seandainya kita telah merasakan nikmatnya hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak hampir dengan Tuhan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya yakin semua nak. Soalan yang tak perlu saya jawab. Satu impian yang ada pada setiap hati yang melihat live pada pagi ini, semua nak merasai nikmatnya hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat kalam saya, bawa sampai mati. Bila sebut hampir dengan Allah, jangan merasakan Allah Ta'ala jauh daripada kita. Saya akan terus mengulang ayat-ayat tauhid supaya kita kemas betul-betul. Kalau tuan-tuan nak kata tuan-tuan jauh daripada Allah, layak ke aku dekat dengan Tuhan? Aku merasa macam Tuhan tu jauh je daripada aku. Salah kalam tu. Salah. Allah Ta'ala tak pernah jauh daripada kita. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan kamu daripada urat tengkuk kamu. Kita yang merasa jauh dengan Allah. Sebab apa? Nasihat yang tadi. Kitalah menjadi punca roadblock kat atas diri kita sendiri. Baik. Seandainya kita telah merasakan nikmatnya hampir dengan Allah Ta'ala, Tuhan buka hijab, berasa dekat dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, damba dengan Tuhan, maka kita akan merasakan betapa pahitnya jika kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sememangnya. Pada pandangan ahlillah, iaitu para wali Allah, bahawa jauh daripada Allah Ta'ala itu adalah suatu seksaan yang cukup berat dan sangat pedih. Dan di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jom kita pakat-pakat baca doa ni. Admin nanti tolong tulis sebab peserta kita nak ambil. Cuma sekarang ni saya baca dahulu doa ini. Tuan-tuan pakat-pakat ikut. Boleh ke boleh? Baik. Ini doa daripada Nabi SAW. Allahumma. Baca semua. Mana yang dekat office tu baca pelan-pelan. Terkejut nanti orang lain. Allahumma urzuqni
lazzatan nazari ila wajhikal karimi wasyauqi ila liqa'ik. Lagi sekali. Allahumma rzuqni. Kalau nak waqaf, Allahumma urzuqni. Kita baca yang wasal. Allahumma rzuqni. Baca. Lazzatan nazari ila wajhikal karimi wasyauqi ila liqa'ik. Ya Allah, baca. Anugerahkanlah aku kelazatan memandang wajahmu yang maha mulia, dan kelazatan rasa rindu berjumpa denganmu. Lagi sekali. Ya Allah, anugerahkanlah aku kelazatan memandang wajahmu, Allahu Akbar, yang maha mulia, dan kelazatan rasa rindu berjumpa denganmu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan itulah doa yang diajar oleh Nabi SAW dalam penutup bicara tajuk manisnya bersanding dengan Allah Ta'ala dan pahitnya terputus daripadanya. Mudah-mudahan kita baca. Walaupun saya yakin tuan-tuan lepas ni kita baca lagi dah. Tapi sekurang-kurangnya bila kita jumpa doa, terus amal, terus praktik dan kita tidak mengetahui di manakah bakal di antara doa kita yang semua tu Tuhan kabul, cuma yang disegerakan untuk kita dapat pada kehidupan. Dan akhir kalam nak baca sikit sejarah. Abu Bakar Daf bin Jahdar Ash-Shibli hidup pada tahun 247 hingga 334 Hijrah. Dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad. Berasal dari Usrushanah, satu nama kota yang terletak di Turkistan, Rusia, Mawara an-Nahar. Dia bersahabat dengan Al-Junaid dan para ulama di zamannya. Dia menjadi guru yang paling masyhur di masanya. Bermazhab Maliki, makamnya di Baghdad. Menjelang hari wafatnya, dengar cerita best ni. Menjelang hari wafatnya, ia berkata, banyak tempat, jika aku meninggal di tempat itu, pasti akan menjadi peringatan teman-teman saya. Allahumma salli ala Muhammad. Dah, dia tahu dah waktu nak pergi tu. Banyak tempat jika aku meninggal di tempat itu, pasti saya akan menjadi peringatan teman-teman saya. Ketika Ash-Shibli berdakwah di majlis Khairun Nasaj, ia datang kepada Dimawan dan berkata, kamu adalah gubernur negerimu. Berilah saya satu tempat. Pada awal mujahadahnya, dia telah melampaui batas. Saya pernah mendengar Abu Ali Ad-Daqaq berkata, pernah saya mendengar berita bahawa Ash-Shibli bercelak dengan sesuatu yang ada garamnya agar ia tidak tidur di waktu malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok, tak tidur malam. Celak dia letak garam. Diceritakan bahawa jika datang bulan Ramadan, ia sangat rajin beribadah, melebihi orang-orang di masanya. Jika ditanya mengapa, dia menjawab, bulan Ramadan adalah bulan yang diagungkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka biarlah saya dan orang yang pertama mengagungkannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. InsyaAllah
kita bersambung pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Mana yang baik itu datang daripada Allah Jalla wa'ala, mana yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri. Ma'assalamah wala liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cuma sebelum berpisah, jangan lupa hari Khamis ni kita ada daurah Isra' Mi'raj percuma. PDF kami sediakan. Admin kami dah bantu convert daripada Jawi lama kepada tulisan Rumi. Walaupun bahasa lama tapi Rumi. InsyaAllah kalian boleh baca. Jadi daftar dengan cepat. Percuma saja program ni. Lebih kurang 3-4 jam. Kita target nak khatamkan baca kitab Kifayatul Muhtaj agar kita lebih jelas apakah penceritaan yang berlaku ketika peristiwa yang begitu besar Al-Isra' wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berada di IG, boleh pergi ezy.la/isra. Isra, ISRAK. Jelas? Ma'assalamah wa liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Khair, barakallahu fikum.